أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi Selasa yang sangat mulia ini kita dapat lagi bertemu untuk sama-sama kita membaca hadis-hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Telah kita ceritakan pada siri-siri yang lalu bagaimana Imam An-Nawawi dia mengumpul hadis-hadis Riyadhus Shalihin ini, di mana sasaran dia, objektif dia ialah mahu melihat umat Islam menjadi mukmin yang sejati, hidupnya mengikut cara yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu hadis-hadis yang dikumpulkan di dalam Riyadhus Shalihin ini adalah hadis-hadis tentang kehidupan. Bagaimana kita nak jadikan Islam itu sebagai way of life kita. Hadis-hadis tentang kehidupan kita seharian sebagai seorang Muslim. Dia berbeza dengan hadis Sahih Bukhari. Hadis Sahih Bukhari menghimpunkan hadis-hadis berkaitan dengan ilmu fiqh, ilmu akidah. Dia berbeza dengan kitab-kitab Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi. Dia menghimpunkan hadis-hadis berkaitan dengan ilmu fiqh.
ya kebanyakannya, tetapi Riyadhus Shalihin Imam Nawawi kumpul hadis-hadis berkaitan dengan kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Bagaimana nak manage kehidupan kita sebagai seorang Muslim sehingga kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang sama dengan kehidupan yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, pada hari ini kita akan melihat hadis-hadis berkaitan dengan memelihara kebaikan yang telah kita kerjakan. Dalam pertemuan-pertemuan kita yang lalu, telah sama-sama kita membaca hadis-hadis galakan daripada Nabi. Kita telah pun mendengar pada siri-siri yang lalu bagaimana Nabi SAW menggalakkan kita untuk membuat kebaikan, untuk membuat amal soleh. Dan kita telah dengar hadis-hadis yang cukup banyak. Amal soleh itu bukan tertentu pada perkara-perkara yang besar-besar seperti kita pergi berjihad fisabilillah, tidak. Bahkan amal soleh itu kita boleh lihat dalam banyak perkara. Ya, sehingga Nabi menyebut senyum kita kepada wajah teman kita secara ikhlas juga merupakan amal soleh. Ya, kita mengalihkan ranting kayu yang menghalang perjalanan orang ramai juga merupakan amal soleh. Bahkan kita telah pun mendengar beberapa orang yang Nabi khabarkan kepada kita masuk ke dalam syurga Allah disebabkan dia membuat amal soleh yang kecil-kecil sahaja pada pandangan mata manusia, tetapi pada pandangan dan nilaian Allah ia merupakan suatu perkara yang besar. Kerana Allah melihat kepada kesanggupan kita, keinginan kita untuk membuat amal soleh dan keikhlasan kita, bukan diukur pada saiz amal tersebut. Pada hari ini kita nak mendengar pula hadis-hadis berkaitan dengan bila kita dah buat sesuatu amal soleh, maka kekalkan amal soleh itu. Ya. Bila kita dah buat amal soleh, maka kekalkan amal soleh tersebut. Nabi SAW telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ini tuan-tuan, dia merupakan seorang sahabat Nabi yang terkenal sebagai gubernur Islam yang pertama ke negeri Mesir. Dia merupakan juru bicara Nabi SAW dalam perkara-perkara berkaitan dengan internasional. Dan beliau telah memberikan hadis ini kepada anak dia Abdullah bin Amr. Ya, jadi hadis ini daripada anak dia dan anak dia ambil daripada ayah dia, iaitu sahabat Nabi Amr bin Al-As. Apa kata dia? Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkatalah kepada aku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah beritahu aku, kata dia. Apa kata Rasulullah? Ya Abdullah, wahai Abdullah, wahai hamba Allah. La takun. Di mana kata Abdullah bin Amr bin Al-As, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada aku. Apa kata Nabi? Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan. Janganlah kamu seperti si fulan itu. Jangan kau jadi seperti si fulan. Siapa dia? Tak disebutkan dalam hadis ini. Kana yakumul laila. Orang ini dia biasa bangun pada waktu malam. Fataraka qiyamul lail. Kemudian ia tinggalkan qiyamul lail dia itu. Orang ini kata Nabi, dia dah bangun malam dah. Ya, dia dah bangun solat malam. Sudah pun berjaya dibuat beberapa kali. Kemudian tiba-tiba dia tinggalkan solat malam dia tu. Maka Nabi pesan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, jangan jadi seperti si fulan itu. Sebab
Bila seseorang itu sudah berjaya membuat sesuatu amal kebaikan, contohnya bangun malam berqiyamul lail, bererti dia sudah dapat pancaran hidayah daripada Allah. Itu hidayah Allah yang telah diberikan kepada dia, satu nikmat besar yang Allah Ta'ala telah berikan kepada dia. Maka hendaklah dia menghargai nikmat hidayah itu. Jadi nikmat hidayah itu perlu dijaga dan dijaga. Jangan dicemari nikmat hidayah tersebut dengan dosa dan maksiat. Sebab bila hidayah Allah telah diberikan kepada seseorang hamba, tetapi dicemari dengan dosa, dicemari dengan maksiat, maka hidayah itu akan ditarik semula. Sebab itu orang tersebut ketika mendapat hidayah, alhamdulillah dia boleh bangun malam. Tetapi bila dia buat dosa dan maksiat, hidayah itu ditarik, maka orang ini akan jadi berat semula untuk bangun malam. Sebab itu, insan yang telah mula berjinak-jinak dengan amal-amal kebaikan, bukan saja dia buat amal kebaikan, tetapi dia mesti cuba juga meninggalkan dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa kecil. Dosa kecil jangan dipandang enteng. Karena dosa kecil ini kalau dibuat berulang-ulang kali, dia akan menumbuhkan titik hitam di hati. Dan bila titik hitam di hati ini penuh, yang asalnya hanya dosa kecil, dia tetap juga akan menghitamkan hati. Bila hati ini telah hitam, maka hancurlah amal ibadat itu. Jadi Nabi SAW pesan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, jangan jadi seperti si fulan, dia telah bangun malam, telah berqiyamul lail, tetapi akhirnya dia meninggalkan qiyamul lail dia. Ya, jangan dibuat begitu. Itu pesan Nabi kepada Amr bin Al-As, Abdullah bin Amr bin Al-As. Sebab itu Nabi lebih suka kalau sesuatu amalan itu dilakukan secara istiqamah. Biarlah sedikit, karena kadang-kadang bila kita buat amalnya banyak serta-merta, maka kita akan rasa keletihan. Dan di situ juga kita lihat syaitan ini kadang-kadang bila kita terasa semangat untuk membuat amal ibadat, maka dia menyemarakkan lagi semangat kita itu. Sehingga akhir sekali kita tidak sedar, kita telah membuat ibadat yang cukup banyak. Mengapa syaitan semarakkan lagi semangat kita? Supaya kita jadi semangat, buat banyak dan akhir sekali terasa letih. Dan bila nak buat kali kedua, dah mula terasa banyak. Ya. Sebab itu jangan dibuat amal itu secara banyak-banyak mendadak. Kerana itu merupakan tipuan syaitan. Kalau kita tidak berhati-hati. Buat sedikit, supaya bila kita nak buat kali kedua, kita tak terasa banyak. Alah sedikit aja kita pun boleh buat. Buat sedikit, kita nak buat kali ketiga, alah sedikit aja buat banyak. Buat lagi. Jadi supaya minda kita tidak diberatkan. Ya, dengan Allah nak buatnya banyaknya. Itu makna kita telah tertipu dengan tipuan syaitan. Ya. Jadi jangan meninggalkan sesuatu amalan, ya, kerana dia merupakan suatu tipu daya daripada syaitan. Ya, sebab itu tuan-tuan yang dirahmati sekalian, doalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini diberikan Allah Subhanahu wa taala istiqamah di dalam melakukan amal-amal kebaikan kita. Ya, sekali dah bangun malam, kita cuba istiqamah. Dia sebenarnya nak istiqamah itu bukan terletak pada jamnya. Bukan terletak pada jam loceng yang dipasang kiri kanan. Tetapi ia terletak pada sejauh mana kita menjauhkan diri kita daripada dosa sejak siang tadi. Ya. Kerana berlaku kepada seorang hamba Allah. Dia ni memang ahlu tahajud. Memang ahlu tahajud. Tetapi satu ketika tu dia tak boleh bangun malam. Jadi tak boleh bangun malam itu berlarut sampai dah hampir dekat 3 minggu. Dia tak boleh nak bangun malam lagi. Maka dia berjumpa dengan gurunya. Mengadu hal. Mengapa jadi begini? Maka gurunya bertanya, cuba engkau fikirkan balik. Apa maksiat yang telah engkau lakukan?
Dia terfikir tak ada pula dosa besar yang dia buat. Apa dia cuba fikir? Ada ni. Sebab Allah Ta'ala dia takkan tarik hidayah itu, dia takkan tarik kemanisan itu kalau tidak dibuat dosa. Terfikir. Lalu dia teringat satu ketika. Dia masuk ke dalam masjid dan dia melihat seorang hamba Allah sedang berdoa. Hamba Allah itu berdoa menitis air matanya. Lalu si fulan ini bila lihat orang itu menangis menitis air mata, terlintas di dalam hatinya. Sekadar terlintas di dalam hati. Apa dia lintasan hati dia? Alah, itu hanya air mata buaya. Hatinya berkata seperti itu bila melihat orang yang berdoa tadi menangis. Itu pun sudah dikira sebagai sesuatu dosa yang boleh menghalang seseorang itu daripada bangun malam. Bayangkan, kalau sekadar lintasan hati boleh menjadi sebab untuk menjadikan kita ni jadi berat untuk bangun malam. Apakah lagi kalau kita melakukan dosa-dosa yang lain. Jelas-jelas mata kita melihat yang tidak elok. Jelas-jelas telinga kita mendengar yang tidak elok. Jelas-jelas tangan kita buat benda yang tidak elok. Bagaimana kita nak direzekikan Allah untuk bangun malam. Bangun malam itu merupakan satu hadiah daripada Allah. Ia merupakan perhiasan orang-orang mukmin, bukan sebarangan orang boleh buat begitu. Qiyamul Lail itu ialah perhiasan orang-orang mukmin. Hanya orang mukmin yang menjaga dirinya daripada dosa dan maksiat di siang hari, orang ini akan mampu untuk bangun di malam hari. Karena itu, supaya amal kita berkekalan, supaya amal kita beristiqamah, elakkan diri daripada melakukan dosa di siang hari. Walaupun orang kata hanya dosa-dosa kecil. Karena dosa kecil ini, kalau terhimpun, dia akan menggelapkan hati kita juga. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, saya rasa cukup sekadar itu tazkirah kita pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama memahaminya, mengamalkannya dan kita sampaikan kepada teman-teman kita yang tak hadir. Ingat tuan-tuan, bila kita telah mengaji Riyadhus Shalihin, nak ikut cara hidup Nabi, kita kena memperbanyakkan tasbih dan selawat. Tasbih kepada Allah, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Buatlah 100 kali pagi, 100 kali petang. Selawatlah kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buatlah pagi dan petang. Ini akan menguatkan jiwa kita. Menguatkan jiwa kita. Ingat tuan-tuan, kalau kita tidak berusaha untuk menguatkan rohani kita, dalaman kita, nanti kita akan binasa. Kita akan binasa. Karena segala-gala dalam kehidupan kita ni dikawal oleh gerakan hati. Adapun hati apabila sudah tidak berfungsi karena banyak penyakitnya, maka apa akan jadi pada manusia tersebut? Karena itu, berzikirlah, bertasbihlah, bertahmidlah, berselawatlah sebanyak-banyak mungkin. Basahkan lidah kita, basahkan bibir kita dengan zikrullah. Itulah jalan yang akan membawa kita berjaya di dunia dan juga di akhirat. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.